Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran kita hari ini, cikgu akan ajar kamu berkaitan cara untuk menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks matematik kamu, muka surat 216. Okey. Untuk menentukan image di bawah translasi, okey, dalam kurungan A, B, okey, A kecil ni merujuk kepada pergerakan. Pergerakan objek itu ke arah kanan dan kiri. Manakala B ni merujuk kepada pergerakan objek itu ataupun suatu titik itu sama ada ke atas atau ke bawah. Okey, koordinat objek P dalam kurungan X, Y. Okey, X ni maksudnya koordinat X. Y ni maksudnya koordinat Y. Okey, pada paksi Y. Akan dipetakan iaitu P prime. Okey, objek P akan dipetakan. Akan dipetakan ni maksudnya apabila berlakunya translasi, okey, dia akan bertukar koordinat dia menjadi P prime. Okey, P prime ni adalah image untuk koordinat P. Iaitu koordinat dia adalah X tambah A, Y tambah B. Okey. Sama dengan P prime sama dengan dalam kurungan P prime dalam kurungan X prime Y prime. Okey, jadi ini adalah formula yang kamu boleh gunakan untuk mengira, mencari koordinat bagi image apabila diberikan koordinat objek dan juga diberikan translasinya. Ini formula dia, iaitu P prime dalam kurungan X tambah A, Y tambah B. Okey. Alright. Jadi kita akan tengok contoh 9. Bagaimana kita nak gunakan formula ni. Okey, contoh 9 soalan dia, tentukan koordinat bagi image titik Q iaitu dalam kurungan 3,1 di bawah translasi dalam kurungan negatif 5, 2. Okey, jadi cara dia yang kaedah pertama kamu boleh guna kaedah dengan cara melukis pada satah kartes. Iaitu kamu lukis satu graf, lukiskan paksi X iaitu paksi mengufuk, manakala kamu lukiskan paksi mencancang iaitu paksi Y. Kemudian kamu letakkan skala yang sesuai pada paksi tersebut. Okay, contohnya di sini untuk paksi X, skala yang digunakan adalah 2 unit sama dengan 2. Okey, kamu tengok kosong, kemudian 2. Selepas itu, selepas 2 unit lagi, dia akan jadi 4. Manakala pada nilai negatif ke arah kiri, okey, selepas 2 unit, dia akan jadi negatif 2. Dan selepas itu akan jadi negatif 4. Jadi maksudnya skala pada paksi X adalah 2 unit sama dengan 2 cm. Okey, 2 cm. Okey, 2 unit sama dengan 2 cm. Okey, kerana nilai satu petak ni adalah 1 cm. Okey, 2 petak 2 cm. Okey, 2 petak. So 2 petak sama dengan 2 unit untuk paksi X. Kemudian pada paksi Y, skala yang digunakan pun adalah sama, iaitu 2 unit sama dengan 2 cm. Sebab tu kamu tengok skala kat sini. Ke atas, selepas 2 petak jadi 2, selepas 2 petak jadi 4. Manakala ke bawah, skalanya bernilai negatif, selepas 2 petak jadi negatif 2. Okey, apabila kamu sudah lukis graf dan letakkan skala yang sesuai, sekarang kamu kena plotkan koordinat titik Q iaitu 3, negatif 1. Maksudnya nilai X dia 3. Cari kat sini nilai X kat sini. Mana X dia 3? Ini 2, ini 4, jadi X 3 kat sini. Dia naik ke atas. Okey, X 3 kat sini. Kemudian nilai Y dia adalah 1. Ini 1 ni merujuk pada nilainya pada paksi Y. Jadi pada paksi Y ni nilainya 1. 1 kat mana? Ini 2. 1 dia kat sini lah. Tu kat sini. Jadi di sinilah tempatnya titik Q. Kamu tandakan kat sini titik Q. Okey, kemudian apa yang kamu kena buat? Okey, gunakan translasi yang diberikan iaitu negatif 5, 2. Ingat, negatif 5 ni merujuk pada pergerakannya ke arah kiri. Jadi dia bergerak ke arah kiri 5 petak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia naik ke atas sebanyak 2 kerana 2 nilai 2. Ini nilai 2 ni. Maksudnya naik ke atas 2. So naik atas 2, 1, 2. Jadi di sinilah kedudukan image untuk titik Q iaitu Q prime. Jadi kamu tanda di sini.
Ini kaedah pertama yang kita panggil melukis satah kartes. Ataupun kamu boleh guna kaedah kedua secara kiraan, mengira dengan menggunakan formula yang kita belajar tadi. Okey, kaedah mengira seperti ini. Okey, yang pertama, untuk mengira ni kamu tulis dulu koordinat titik Q iaitu 3, tulis dalam kurungan 3,1. Kemudian anak panah ni merujuk berlakunya transformasi iaitu translasi. Okey, dia akan jadi Q prime. Q adalah objek. Okey, Q prime adalah image untuk objek Q ini selepas berlakunya translasi. Okey, buat dalam kurungan. Okey, Q prime ni gunakan formula kat sini. Okey, ambil nilai X. Nilai X kat mana? Nilai X pada koordinat objek iaitu 3. Okey, tulis 3. Kemudian tambah. Formula dia kata tambah. Okey, tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan nilai A dalam translasi. Nilai A dalam translasi adalah ini, negatif 5. A dekat atas, bawah dia B. So, tambah dengan negatif 5. Tambah negatif 5. Bila ada tambah negatif 5, kena buat kurungan seperti ini. Okey, buat kurungan negatif 5. Kemudian koma. Kemudian Y tambah B. Y tambah B. Y tambah B maksudnya nilai Y pada koordinat Q. Nilai Y pada koordinat Q adalah 1. Okey, jadi tulis 1 tambah B. B dia adalah 2. So, tambah 2. Tutup kurungan. Sama dengan jawapan dia 3 tambah negatif 5 jadi negatif 2. Dalam kurungan negatif 2, 1 tambah 2, 3. Okay, ini jawapan dia iaitu koordinat Q prime sama dengan dalam kurungan negatif 2, 3. Okey, manakala untuk kaedah mengira juga, kamu juga boleh gunakan kaedah pengiraan vektor. Ini dipanggil kaedah alternatif. Seperti mana kamu tengok pada tips kat sini ya. Okey, cara dia macam mana untuk kaedah alternatif ni? Kamu tulis dalam bentuk vektor dalam kurungan ini. Iaitu tulis dulu koordinat dia, koordinat objek iaitu 3,1. Yang atas ni kamu tulis nilai X iaitu 3. Okey, bawah kamu tulis nilai Y iaitu 1. So, dalam kurungan 3, 1 tutup kurungan, tambah. Okey, tambah dengan apa? Ni. Tambah dengan translasi. Okey, tambah dengan translasi dia adalah dalam kurungan negatif 5, 2. So, tambah dalam kurungan negatif 5, 2. Okey, sama dengan, jadi kamu lakukan operasi atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 3 tambah negatif 5. Okey, tambah kurungan negatif 5. Tambah kurungan. Kurungan maksudnya darab. Tambah kamu darab dengan negatif, akan jadi negatif. Jadi 3 tolak 5. 3 tolak 5 sama dengan negatif 2. Jadi jawapan dia dalam kurungan negatif 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, jawapan dia negatif 2, 3. Okey, samalah kat sini dengan yang pertama tadi. Cuma ini dalam bentuk vektor. Nilai negatif 2 ni merujuk nilai X. 3 ni merujuk pada nilai Y. Maka imej titik Q dalam kurungan 3,1 ialah dalam kurungan negatif 2,3. Okey, alright. Itu penerangan tentang contoh 9 dan bagaimana kita boleh gunakan kaedah pengiraan untuk mencari koordinat imej apabila koordinat objek diberikan dan juga translasi diberikan. Okey, untuk pelajaran hari ini cikgu berhenti sampai contoh 9 lah. Jadi cikgu nak kamu buat latihan. Okey, buat latihan. Okey. Cikgu nak kamu buat latihan Jom cuba 11.2. Okey, jawab soalan. Okey, jawab soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey. Okey, nombor 2, nombor 3, satu lagi nombor 4. Soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, buat dalam buku latihan matematik kamu, boleh guna sama ada buku Maths 1 atau Maths 2 atau Maths 3. Okey. Ingat latihan untuk hari ini, latihan Jom cuba 11.2, soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, tolong buat dalam buku latihan Maths kamu. Dan kalau ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu dalam Telegram. Okey, alright. Itu saja kelas kita hari ini. Okey, terima kasih.